Assalamualaikum and hi mystery lovers. Berjumpa kembali di dalam Miss Hudi bercerita. Tajuk kita pada hari ini ialah Misteri Saka. Let's check it out. So, cerita hari ini diceritakan oleh salah seorang sahabat Miss Hudi. So, jom kita dengar cerita beliau. Okey, hai korang semua. Hari ni aku nak cerita tentang satu cerita lama yang terjadi pada aku sekitar tahun 2003. Macam itulah. Aku pun kadang-kadang dah lupa juga. Hampir lupalah kejadian tu. Sebab kalau boleh kenangan pahit tu aku tak nak ingat lah sebenarnya. Okey. So macam ni. Aku dibesarkan oleh nenek aku. Puncanya ialah mak dengan ayah aku, mereka bercerai. Elok lepas aku dilahirkan, diorang ada krisis. So mereka bercerai. Jadi aku dibela oleh nenek aku sebab masa tu mak aku, orang kata dia punya mind state dia tak berapa stabil kan. Orang kata cerita betulnya, mak aku hampirlah dimasukkan ke dalam ward dan rambutan lah. So nenek aku ambil inisiatif untuk jaga aku. Kebetulan akulah satu-satunya cucu dia yang ada masa tu. Okay. So yang duduk dengan nenek aku selain daripada aku adalah bapa saudara aku. Okay. Bapa saudara aku ni bujang, dia tak kahwin lagi masa tu. Aku rasa sampai sekarang dia tak kahwin lagi. Okay, dia bela nenek aku lah. Okay. Nenek aku ni orangnya ceria, baik sangat dengan aku, dia selalu manjakan aku. Daripada kecil sampai besar, apa yang aku nak, nenek aku akan cuba penuhkan. Aku tengok nenek aku ni, orangnya tak adalah berharta sangat, tapi orang kata kami hidup tu ada je makanan. Alhamdulillah cukup-cukup je makanan. Nenek aku kerjanya bidan kampung. So kalau ada orang panggil untuk mengurut, orang panggil untuk ibu-ibu saleh berpantang, adalah job nenek aku kan. Tapi waktu 2003 tu aku rasa khidmat bidan ni kurang sangat diperlukan sebab orang lebih percaya untuk bersalin ataupun lebih percaya kepada kepakaran doktor pakar, orang kata perubatan moden. So masa tu nenek aku jadi kata taklah banyak job macam masa aku kecil kan. So aku masa tu dalam 2003 tu aku dah duduk asrama masa tu. Aku masuk asrama. So saya sekali aku akan balik kampung, balik rumah nenek aku lah. Mak aku alhamdulillah sekarang dia dah stabil, dah okey. Tapi memang aku jaranglah jumpa dia sebab daripada kecil lagi, baby lagi, aku memang duduk dengan nenek aku. So orang kata kasih sayang aku terlebih pada nenek aku lah. Okay. So bila aku dah besar macam tu, masa aku sekolah rendah, aku tak berapa perasan sangat aktiviti nenek aku ni kan. Inilah yang menjadi misteri ni. Tapi aku seingat aku, bila aku start masuk tingkatan 1, pakcik aku selalu pesan dekat aku supaya jangan sekali-kali masuk ataupun sekali-sekali buka satu pintu bilik yang ada kain kuning dekat depan pintu bilik tu. Bila kecil, aku macam turut je lah kan benda tu. Aku rasa tak adalah sifat ingin tahu aku tu macam membuat-buat kan. Yelah budak kan. Tapi fikir dah orang larang, janganlah masuk. Okay. So cerita dia terbongkar. Masa tu aku tingkatan 3. Aku balik kampung masa tu. Macam biasa, tiap kali hari Rabu nenek aku akan hilang sebenarnya. Tiap-tiap malam Rabu nenek aku akan hilang. Tapi bila aku tanya pakcik aku kata, jangan tanya. Nenek akan keluar dalam 2 jam lagi, nenek keluar macam tu. Okay. So
aku macam biasalah, okey, biarkanlah nenek aku, mungkin dia nak masa dia bersendiri ke, ada hal benda dia nak buat ke, jumpa orang ke. Yalah, still husnuzon kan, fikir macam tu lah. Tapi malam tu kebetulan ada orang datang ketuk pintu rumah aku. Dia panggil aku, lepas tu dia cakap, dia tanyalah nenek aku mana. Aku pun cakap lah nenek tak ada. Kata, betul ke nenek tak ada? Slipper dia ada. Orang tu nampak cemas sangat kan. Orang tu kata, boleh tak panggil nenek? Sebabnya dia kata si dia nak bersalin. Kata gitu. Lepas tu aku bercakap dengan orang yang datang tu, pakcik tu. Aku kata, pakcik tak tahu ke sebabnya bukan nenek dah pesan ke tiap kali Rabu malam jangan cari dia. Aku cakap lah benda yang pakcik aku pesan selalu tu kan. Tapi pakcik tu kata dengan aku, dia kata memang, tapi nak buat macam mana? Dia kata dah malam, nak pergi hospital jauh. So sekarang ni yang ada harapan terakhir dia, ini aku je lah bidan dalam kampung tu. Ada seorang lagi nurse yang duduk kat kampung aku, tapi kebetulan orang tu dia balik kampung dia. So dia kata tolonglah, minta tolong sangat cari nenek aku. Lepas tu aku pun kesian, aku pun cuba cari nenek aku. Aku cari dan kebetulan aku melintas depan bilik yang pakcik aku larang aku masuk. Kebetulan pintu tu terbuka. Okey, aku pun fikir mungkin nenek aku dalam ni kot. Aku pun masuklah dalam bilik tu. Aku cari, aku panggil nenek, panggil gitu. Aku pergi masuk. Bilik tu bukanlah gelap, macam gelap terus. Dia still ada cahaya lilin. Cuma yang peliknya dalam bilik tu banyak colok. Tu aku pelik. Rumah Melayu ada colok. Penuh asap jugalah dalam bilik tu. Banyak colok, ada lilin, ada kain kuning bergantung dalam bilik tu. Okey, jadi sebabkan aku kesian kat pakcik tu, aku still beranikan diri untuk masuk bilik tu juga. Aku pun masuklah bilik tu lebih dalam. Okey, masa tu aku dengar bunyi macam meja dinaiki sesuatu. Aku pun buka satu pintu lagi. Ada dalam bilik tu punya ada satu pintu. Aku buka pintu bilik tu. Astaghfirullahalazim. Terkejutnya aku sebab apa yang aku nampak kat depan mata aku memang aku takkan lupa sampai bila-bila. Aku nampak nenek aku mencangkung atas meja makan dengan keadaan mata dia merah, melilau kiri kanan. Lepas tu dia dengan lahapnya tengah pegang periuk nasi dan makan. Kau bayangkan dia makan dengan keadaan macam orang tak sedar tu. Mata merah, pandang kiri kanan. Lepas tu dia ambil nasi dalam periuk nasi tu macam dia tak makan berbulan-bulan. So aku terkejut sangat sampai aku tak ada kata-kata nak cakap. Aku terkaku kat situ. Dan tiba-tiba nenek aku yang tengah lahap makan tu di pandang aku. Aku pun cepat-cepat lari keluar dari bilik tu. Aku lari. Tiba-tiba aku terlanggar seseorang kat luar. Memang aku menjerit sekuat hati kan. Dah lah aku dah nampak benda yang menakutkan tu. Yang nasib baik orang yang aku langgar tu pakcik aku. Pakcik aku kata, "Hey, kenapa kau masuk bilik ni?" Dia marah aku. Aku dalam keadaan tak boleh nak cakap, menggigil-gigil. Pakcik aku pun tarik aku cepat-cepat keluar daripada tempat tu. Masuk bilik aku. Pakcik aku bagi aku minum air. Dia baca apa dah dalam air tu, aku pun dah tak heran dah. Tapi aku memang panjat. Dia bagi aku air tu, aku pun minum. Lepas tu terus aku tanya dengan pakcik aku, "Pakcik, apa benda dalam bilik tu pakcik? Kenapa nenek jadi macam tu? Asal nenek makan nasi macam tu?" Memang aku tanya soalan tu betul-betul macam peluru. Lepas tu pakcik aku kata, nanti sabar. Dia kata, "Tunggu kejap. Pakcik nak pergi kat nenek kejap." Aku pegang pakcik aku, kata, "Jangan pakcik. Nenek jadi lain pakcik." Lepas tu pakcik aku kata, "Sabar kejap." Dia pun pergi masuk bilik nenek aku. Lepas tu dia datang kat aku. Dia kata,
Kan pakcik dah pesan, jangan sekali-kali masuk bilik tu. Kenapa kau pergi masuk bilik tu? Tu soalan pertama pakcik aku tanya. Lepas tu aku ceritalah benda sebenar. Aku kata tadi orang datang. Aku kata ada satu pakcik tu datang jumpa aku, minta aku panggilkan nenek sebab bini dia nak bersalin. Lepas tu pakcik aku cakap benda yang sama kat aku. Kan nenek dah pesan, tiap kali Rabu jangan panggil dia. Jadi aku ceritalah, ada orang tu emergency. Sebab itulah aku kesian, aku pergi cari nenek aku. Tapi sekarang soalnya, kenapa aku nampak nenek aku dalam keadaan macam tu? Lepas tu nenek, pakcik aku pun cerita kat aku. Dia kata, okay, ni benda ni yang tahu pakcik dengan nenek je. Mak kau pun tak tahu benda ni. Pakcik harap lepas ni kalau kau tahu pasal benda ni, kau jangan cerita ke orang. Okay, kau dengar lah. So pakcik aku cerita, dia kata nenek sebenarnya ada bela sesuatu dan bukan kehendak dia. Dia dapat daripada moyang dia. Sebab itulah dia jadi bidan. Sebab moyang dia dulu pun bidan. So pakcik aku cerita benda ni saka lah. Saka ni nenek aku di awal memang dia tak nak benda tu. Tapi moyang aku tapi sebab nenek aku kesian kat moyang aku, dia tak boleh nak mati selagi dia tak bagi benda tu dekat orang. Makanya sebab semua orang tak nak, makcik adik-beradik dia tak nak. Lepas tu mak dia sendiri tak nak. Opah dia pun kebetulan dah meninggal masa tu. Nenek dia meninggal dah masa tu, maknanya dia ni satu-satunya orang kata calon yang sesuai lah masa tu. Dia kata kononnya, dia kata pakcik aku cerita kononnya nenek aku ni ada talent jadi bidan. So moyang aku kata dia lah calon sesuai. So nak tak nak nenek aku terimalah benda tu. Yang aku nampak tadi tu memang nenek aku, tapi bukan jadi diri dia sebenar. Dia kata, pakcik aku kata benda tu adalah saka yang tengah makan sebenarnya. So nasib baiklah aku pernah dengar benda-benda macam ni. So walaupun aku terkejut nenek aku ada benda tu, tapi aku tak terkejut pasal saka tu. Dan pakcik aku cerita masa mak aku kes mak aku bercerai dengan suami dia pun sebab nenek aku ada saka lah sebenarnya. Saka tu dia tak suka, orang kata dia tak suka dengan bapak aku. Sebab bapak aku tu katanya dia orang alim. So saka tak suka bapak aku. Dia buatlah mak aku tu jadi bila tiap kali dia dengan bapak aku, dia jadi tak boleh duduk, jadi panas kan. Tapi mak aku tak tahu benda tu. Walaupun dia pergi berubat pun tak tahulah, mungkin orang yang berubat tu tak pernah cerita kot sebenarnya apa yang menyebabkan dia orang boleh bercerai tu. So pakcik aku cerita, dia kata, pakcik tahu kau akan benci dengan nenek lepas ni bila kau tahu cerita ni. Kenapa kau akhirnya kau duduk dengan nenek, kenapa nenek bela kau. Sebenarnya semua rasa bersalah dia kata. Aku pun dengar dengan keadaan yang tak percaya lagi, yang nenek aku ada benda-benda gaib yang aku pernah dengar dan aku pernah baca. Aku cuma dengar daripada orang je selama ni. Rupanya depan mata aku benda ni ada. So selepas pada tu aku balik juga kampung. Tapi kalau dekat-dekat hari Rabu aku akan balik asrama. Aku tak kira kalau cuti tu panjang lagi ke apa, aku tak akan duduk rumah aku kalau terkena hari Rabu. Kalau tak balik asrama pun aku akan pergi cari rumah kawan-kawan aku sebab aku asrama aku taklah jauh sangat daripada rumah aku. Jadinya kawan-kawan aku yang tak duduk asrama pun ada dekat sekitar rumah aku. Jadinya bila hari Rabu aku dah lari. Jadi nenek aku pun dah tahu dah, rupanya aku memang dah tahu dah dia tu ada saka sebenarnya. Dan nenek aku pernah cakap dengan aku, dia kata, jangan risau, nenek sayang kau sangat. Nenek takkan bagi benda ni kat engkau. Nenek nak cuba buang, InsyaAllah sebelum nenek mati, nenek nak cuba buang, nak jumpa ustaz, dia kata. So sekarang ni aku dah umur 20, nenek aku pun dah meninggal. Dan betul apa dia cakap, dia kotakan janji dia betul-betul buang benda tu. Ustaz dah buang. Memang apa yang
orang kata dalam filem tu kan, dia tunjuk ke buka atap semua tu kan. Yelah, orang buat filem pun kadang-kadang tu daripada kajian, daripada cerita orang kan. So ada benarnya juga. Macam tu lah, dalam keadaan buka atap. Masa tu yang jadi, masa dia nak buang benda tu, dia sedang buka atap tu, sebelum tu memang ada bunyi macam hujan turun. Tapi bukan hujan, macam tanah. Ada orang kata tanah kubur. Aku masa jadi benda tu, aku duduk dalam bilik je, sebab aku tak sanggup nak tengok kan. Mak aku ada masa tu. So mak aku pun tahulah kebenaran dia, apa yang jadi dia dengan bapa aku tu sebabkan nenek aku. So alhamdulillah setakat ni aku pun cuba juga berubat. Aku cuba juga tanya-tanya ustaz-ustaz, sebab aku takut tiba-tiba ada benda tu lagi kat aku kan. Alhamdulillah setakat ni tak ada apa-apa. Dan aku duduk dengan mak aku balik lah. Lepas cik aku, lepas sekarang dia tak kahwin lagi. Mungkin dia, orang kata dia jaga, dia macam mana, dia macam takut kot apa yang jadi kat mak aku tu jadi kat dia kan. Okay, so sampai sini saja cerita hari ini. Berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye-bye.